Assalamualaikum, nama saya Siti Nursyuhada binti Amal Fuad daripada kelas 5D. Nombor matrik saya DA/F/2020/10434. Saya Siti Ajanasya Mimi binti Tumiran dari kelas 5D. Nombor matrik saya adalah DA/F/2020/10397. Saya teruskan lagi dengan rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Rosita binti Roslan dari kelas 5D. Nombor matrik 10392 dari kos pendidikan awal kanak-kanak. Nama saya Wan Nur Ain Atira binti Wan Othman alias Wan Othman dan nombor matrik saya 10530. Assalamualaikum, saya Siti Zubaidah binti Jami dari kelas 5D. Nombor matrik saya DA/F/2020/10367. Assalamualaikum, nama saya Junaiza binti Samsudin dari kelas 5D. Nombor IC 020517060136 dari kos pendidikan awal kanak-kanak. Pengenalan Akta Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya termasuk mengancam nyawa mereka. Undang-undang negara sering menentukan pengabaian sebagai kegagalan ibu bapa atau pengasuh untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, rawatan, perubatan atau pengawasan yang diperlukan untuk kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak diancam dengan bahaya. Setengah negeri termasuk pengecualian untuk menentukan pengabaian. Sebagai contoh, ibu bapa yang menolak rawatan perubatan tertentu untuk anak berdasarkan kepercayaan agama boleh diberikan pengecualian. Terima kasih. Seterusnya, saya Siti akan meneruskan lagi dengan objektif hak kanak-kanak. Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara menetapkan 7 objektif utama seperti meningkatkan kesedaran dan komitmen pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Yang kedua, mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra untuk kanak-kanak. Yang ketiga, menggalakkan organisasi yang berhubung secara langsung dan tidak langsung dengan kanak-kanak dapat mewujudkan dasar perlindungan kanak-kanak organisasi masing-masing. Dan yang keempat, melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan juga eksploitasi. Yang kelima, menetapkan hanya individu yang bersesuaian sahaja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak. Sebagai contoh, keluarga, jiran dan juga guru mereka. Dan yang ketujuh, akhir sekali adalah meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak. Konvensyen Hak Kanak-Kanak atau dikenali sebagai CRC telah dibangunkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-44 pada 20 November 1989. Merupakan satu dokumen memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, eksploitasi, jaminan kanak-kanak mendapatkan haknya. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsurkan seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Saya teruskan lagi sedikit lagi tentang keganasan. Merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat untuk menyebabkan sebarang bentuk kecederaan dari segi fizikal dan emosi
terhadap kanak-kanak. Keganasan sebagai contohnya, ibu bapa yang memarahkan kanak-kanak tapi lebih kepada penderaan fizikal atau emosi yang mempunyai selalu tengking mereka, selalu dalam waktu yang sangat singkat. Dan penderaan fizikal sebagai contoh adalah memukul sehingga lebam atau patah. Sekian itu sahaja daripada saya. Kita teruskan lagi, tengok orang seterusnya. Kepada penderaan kanak-kanak ini adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah. Dia menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan ini boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Penderaan emosi. Menurut Akta Kanak-Kanak 2001, apabila seorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan pada fungsi mental atau emosi seperti kecelaruan mental atau tingkah laku kemurungan, perkembangan mereka berfungsi dengan lambat. Sebagai contoh, seorang guru menyuruh kanak-kanak membuat tugasan matematik yang banyak dalam satu masa, sedangkan kanak-kanak mempunyai tugasan yang lain harus dibuat. Ini menyebabkan kanak-kanak tersebut tertekan, susah untuk tidur, takut dimarahi oleh guru kerana tidak menyiapkan tugasan tersebut. Selain itu, memaksa kanak-kanak melakukan sesuatu yang mereka tidak suka dan minat. Penderaan fizikal. Penderaan fizikal kanak-kanak juga dikenali sebagai kecederaan tidak sengaja atau dipukul ataupun didera. Keadaan ini berlaku apabila kanak-kanak mendapat kecederaan fizikal dari perlakuan atau pengabaian daripada ibu bapa, penjaga atau seseorang yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga kanak-kanak. Di bawah Undang-Undang Malaysia seperti mana terdapat di dalam Akta Kanak-Kanak 2001, seorang kanak-kanak dikira sebagai mengalami kecederaan fizikal jika terdapat tanda-tanda kecederaan yang boleh dilihat di tubuh kanak-kanak, dan kecederaan ini boleh disebabkan oleh kemalangan dan mendapat bukti seperti luka, cala, berparut, patah atau kecederaan tulang. Cara untuk mengenal pasti penderaan fizikal. Kita ada 3 cara. Cara yang pertama iaitu aduan secara terus. Aduan dari kanak-kanak itu sendiri, ibu bapa atau orang yang prihatin. Yang kedua, kecederaan yang boleh dilihat. Kesan daripada kecederaan tersebut, ibu bapa biasanya akan membawa anak-anak mereka ke hospital, klinik kesihatan atau pengamal perubatan am. Okey, yang ketiga iaitu kecederaan yang dilihat secara kebetulan. Kecederaan seperti bengkak, benjol atau lebam dikesan oleh guru atau pengasuh di pusat jagaan kanak-kanak. Biasanya ibu bapa akan menafikan kecederaan menunjukkan rasa tidak puas hati atau memberi penjelasan yang tidak jelas. Guru dan pengasuh di pusat jagaan kanak-kanak dimestikan membuat laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat jika mengasyaki penderaan fizikal berlaku terhadap kanak-kanak tersebut. Saya Siti Zubaidah akan menerangkan apakah itu perlindungan kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan model insan penting kepada negara. Model insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi adalah satu aspek penting dan hendaklah diberi keutamaan. Justru, dasar perlindungan kanak-kanak amat perlu pada masa ini bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Dasar ini adalah
selaras dengan falsafah konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC dan Akta Kanak-kanak 2001 yang juga menekankan prinsip perlindungan kepada kanak-kanak demi kepentingan terbaik mereka. Oleh sebab itu, kanak-kanak perlulah dilindungi daripada semua bahaya termasuk penyalahgunaan, penyiksaan, penderaan, diskriminasi dan eksploitasi. Di samping itu, penekanan khusus diberikan kepada perkembangan sihat kanak-kanak dari segi fizikal, sosial, emosi dan mental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai haluan dan tujuan tertentu sebagai generasi dan pemimpin masa hadapan. Bagaimanakah cara yang benar mengenai perlindungan kanak-kanak? Pasukan Perlindungan Kanak-kanak atau dikenali sebagai PPKK yang telah ditubuh di negeri dan di daerah berfungsi sebagai sistem sokongan untuk melindungi pada kanak-kanak. Contoh-contoh program yang dijalankan ialah mengadakan pusat jagaan, kelas tuition, khidmat kaunseling dan lain-lain. Dengan ini dapat membantu mengelakkan berlakunya kes-kes penganiayaan dan pengabaian pada kanak-kanak. Kes penderaan emosi semakin berleluasa. Terangkan penderaan emosi. Penderaan emosi difahami sebagai sebarang bentuk perilaku yang melibatkan kejadian seperti pengasingan atau pemulauan dan penyisihan ke atas mana-mana individu secara sengaja dan sedar, strategi dan terancang, berlaku serangan secara lisan dan berterusan, sebarang penghinaan dan intimidasi atau apa-apa perilaku lain yang boleh mendatangkan perasaan kerendahan moral dan kehilangan maruah kepribadian dan identiti serta harga diri pada individu tertentu atau sengaja atau sesiapa sahaja. Penderaan emosi ini juga dikenali sebagai penderaan psikologi atau sering diungkapkan lagi bagi menggambarkan pemulihan emosi. Sekali juga, ia dinyatakan sebagai penderaan jisa yang dilakukan secara agresif dan melampau. Secara ketara, penderaan emosi boleh berlaku akibat daripada perbuatan seperti mengejek dengan nama, panggilan tidak elok, menghina kepribadian dan maruah, mendatangkan ancaman, mengkritikkan, menghina secara keterlaluan, sindiran yang mengaitkan, ungkapan kasar dan kata-kata yang menyakitkan, meletakkan tuduhan palsu dan pemulihan emosi serta lain-lain yang akan mendatangkan kecederaan emosi dan kehilangan identiti moral. Kecederaan emosi akan berlaku dengan pelbagai tanda di mana mangsa akan merasa takut dan cemas, merasa rendah diri akibat hilang maruah dan harga diri, serta pelbagai simptom trauma lain yang menyentuh isu kesihatan, akhirnya menjejaskan kesejahteraan mental dan emosi serta fizikal. Ia juga akan menjejaskan komunikasi, perhubungan dan interaksi sosial sesama umat Islam serta menjurus kepada perpecahan perpaduan di kalangan mereka. Sebagai kesan daripada penderaan jenis ini, ia mengakibatkan masa mengalami kesan trauma penderaan emosi. Penderaan emosi ini sama juga seperti penderaan fizikal yang mengakibatkan kecederaan fizikal. Namun, penderaan emosi ini mengakibatkan kecederaan emosi dan mengundang lebih banyak kemerbahayaan yang tidak terjangkau dan pemikiran manusia. Hakikatnya, kecederaan emosi yang dialami ini sukar kelihatan walaupun ia benar-benar dialami oleh mangsa dan memakan masa yang lama untuk pulih serta memerlukan banyak sokongan yang integrasi sama seperti kecederaan fizikal lain. Masa penderaan emosi akan turut mengalami kekeliruan identiti diri dan memiliki tahap pendarahan harga diri dan moral yang amat lemah dan kronik. Jika tidak dibantu dan dipulihkan sewajarnya, ia akan mengakibatkan gejala gangguan mental dan emosi lain seperti penyakit kebimbangan dan kemurungan
yang akhirnya boleh juga membawa kepada kejadian bunuh diri. Ini kerana di sebalik setiap kejadian bunuh diri akan tersingkap kecederaan emosi yang terselindung oleh penderitaan emosi dan tekanan mental yang mendorong kepada peristiwa sadis tersebut. Ini juga bermakna tekanan mental dan penderitaan emosi yang kita lakukan kepada penderitaan turut mendorong seseorang itu untuk berfikir dan merancang dengan sendiri. Soalan seterusnya, bagaimanakah cara untuk mengurangkan penderitaan seksual? Antara cara untuk mengelakkan penderitaan adalah nasihat kepada ibu bapa, iaitu berhati-hati apabila memilih atau mengambil pengasuh kanak-kanak atau penjaga. Yang kedua, memastikan ibu bapa tahu nama penuh mereka dan sekiranya perlu merujuk untuk mengetahui tentang latar belakang pengasuh dan juga penjaga kepada anak-anak mereka. Dan juga seterusnya lagi, dapatkan orang dewasa lain seperti ahli keluarga, contohnya nenek atau memasang TV sekiranya anda mendapatkan perkhidmatan pembantu di rumah. Contoh-contoh dan cara-cara mendisiplinkan anak kanak-kanak adalah dengan tekankan cara-cara lain mendisiplinkan kanak-kanak selain dari menggunakan hukum fizikal yang melibatkan tekanan fizikal dan juga emosi. Hukuman korporal menggunakan kawalan luar dan boleh melibatkan penggunaan kuasa dan dominasi sama seperti penderaan. Menarik perhatian dan mengubah pandangan, menekankan jangkaan masa, ditenteramkan, meletakkan had peraturan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan umur kanak-kanak. Akhir sekali, untuk mencegah berlakunya penderitaan seksual kepada kanak-kanak adalah dengan meningkatkan kesedaran umum berkenaan gangguan ancaman seksual. Sikap yang positif terhadap masa penderitaan seksual. Yang ketiga, mengajar kanak-kanak berkenaan nilai moral, sosial, menghormati orang lain. Elakkan perbezaan antara jantina sama ada lelaki dan perempuan. Elakkan stigma atau perasaan segan atau malu melaporkan gangguan seksual. Kanak-kanak mencapai umur 3 tahun, ibu bapa perlu mengajar tentang sentuhan baik dan tidak berkenaan dengan orang dewasa yang selain daripada ibu bapa mereka sendiri. Dengan itu, kanak-kanak ni dapat tahu macam antara kanak-kanak bersama dengan pakcik jiran dia, jadi dia tak boleh bersentuhan kerana antara perbezaan jantina dan juga perbezaan umur. Dan jika anda berlaku pakcik jiran dia tu melakukan sesuatu, dia dapat tahu dan dapat detect bahawa itu adalah gangguan seksual. Itu sahaja daripada saya, Siti Hazah. Terima kasih. Kadar kesan keganasan terhadap kanak-kanak semakin berleluasa. Bagaimanakah cara untuk mengurangkan kadar keganasan tersebut? Untuk mengurangkan kadar keganasan terhadap kanak-kanak, kita boleh menguatkuasakan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang ni sangat penting untuk kita memelihara keamanan dan kesejahteraan. Semua organisasi yang terlibat untuk mengubah undang-undang ni adalah seperti pihak berkuasa. Jadi undang-undang yang digugat ini haruslah memberi kesedaran kepada masyarakat dan setiap individu itu agar kita mempunyai nilai kemanusiaan dalam diri. Dengan cara menguatkuasa undang-undang ni, mereka akan lebih menghargai dan berfikir panjang sebelum melakukannya. Mengapakah kes pengabaian berlaku? Bagaimanakah keadaan kanak-kanak jika mereka berada dalam situasi pengabaian? Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah itu pengabaian. Pengabaian kanak-kanak adalah satu bentuk penganiayaan
kanak-kanak yang paling biasa. Ia boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak dan boleh membawa kepada akibat jangka panjang. Kebanyakan orang dewasa, terutama ibu bapa, tidak dapat memahami konsep sebenar itu pengabaian. Apabila anak memikirkan kanak-kanak yang diabaikan, anda mungkin memikirkan kanak-kanak tanpa makanan atau ditinggalkan di rumah sendirian untuk jangka masa lama. Tetapi pengabaian datang dalam pelbagai bentuk. Menurut Biro Kanak-kanak Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia, berikut ialah jenis pengabaian yang asas. Seperti contoh pengabaian pendidikan, seperti contoh gagal mendaftarkan kanak-kanak ke sekolah, pengabaian emosi, mendedahkan kanak-kanak kepada keganasan rumah tangga, pengawasan yang tidak mencukupi, seperti contoh meninggalkan kanak-kanak yang tidak boleh menjaga diri mereka sendiri di rumah, pengabaian perubatan, menafikan atau menangguhkan rawatan perubatan yang diperlukan, serta pengabaian fizikal. Seperti contoh, gagal menjaga keperluan asas kanak-kanak seperti kebersihan, pakaian, pemakanan dan tempat tinggal. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor pengabaian kanak-kanak berlaku. Ramai ibu bapa tidak akan mengabaikan anak-anak mereka, tetapi setengah ibu bapa tidak dapat memenuhi keperluan anak dengan secukupnya. Kadang-kadang pengabaian benar-benar tidak disengajakan, seperti kes ibu bapa muda yang tidak memahami perkembangan asas kanak-kanak. Mereka mungkin tidak menyedari berapakah kekerapan bayi perlu diberikan makan, dan mereka juga tidak tahu berapa kali lampin perlu ditukar dan pada bila waktukah lampin perlu ditukar. Pada masa lain, penyakit mental ibu bapa atau isu penyalahgunaan bahan mungkin menghalang mereka daripada menyediakan penjagaan yang mencukupi kepada anak-anak mereka. Ibu bapa yang berada di bawah pengaruh dadah mungkin tidak dapat menghalang anak kecil mereka daripada keluar dari rumah. Antara faktor-faktor lain ialah faktor persekitaran seperti kemiskinan, faktor keluarga, rumah tangga, ibu bapa ataupun keganasan rumah tangga, dan juga pengangguran daripada status sosioekonomi yang rendah. Pengabaian akan memberikan kesan besar terhadap kanak-kanak. Apabila kanak-kanak diabaikan, penilaian ini memberi kesan kepada keseluruhan perkembangan dan kesihatan mereka. Malah pengabaian telah dikaitkan dengan akibat fizikal, psikologi dan tingkah laku kemudiannya. Walaupun kanak-kanak disingkir daripada situasi yang tidak baik, akibat penilaian boleh berurutan untuk jangka masa yang lama dan malah boleh membawa kepada tingkah laku berisiko seperti penyalahgunaan bahan. Antara contoh kesan pengabaian ialah kecacatan kognitif. Kanak-kanak akan kekurangan rangsangan yang sesuai boleh membawa kepada masalah intelek yang berterusan. Kanak-kanak yang mempunyai sejarah pengabaian mungkin mempunyai masalah akademik atau perkembangan bahasa yang lambat atau terjejas. Seterusnya, masalah emosi. Pengabaian boleh membawa kepada masalah harga diri dan kesukaran mempercayai orang lain, serta masalah sosial dan tingkah laku. Kanak-kanak yang diabaikan mungkin bergelut untuk membina hubungan yang sihat dan mereka mungkin mengalami gangguan tingkah laku atau gangguan penglibatan sosial yang tidak dihalang. Itu saja, sekian daripada saya. Kesimpulannya, menurut Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak CRC dan Akta Kanak-kanak Malaysia tahun 2001, menegaskan bahawa kanak-kanak adalah yang berumur 18 tahun ke bawah. CRC atau Konvensyen Hak Kanak-kanak juga menegaskan kanak-kanak mempunyai hak mereka untuk terus hidup. Hak-hak yang diperlukan oleh kanak-kanak di Malaysia ialah: pertama, hak kewarganegaraan; kedua, keluarga; ketiga, hidup dalam komuniti; keempat, hak keperluan asas seperti makanan dan minuman; kelima ialah hak kebebasan seperti mereka berhak untuk pergi bermain, beriadah; keenam ialah pendidikan; ketujuh, hak perlindungan dari segala ancaman seperti penderaan. Selain itu, kenapa Konvensyen Hak Kanak-kanak diperlukan adalah kerana kanak-kanak lemah berbanding orang dewasa. Kedua, kanak-kanak mudah terjejas oleh apa jua yang dilakukan atau tidak dilakukan. Seterusnya, kanak-kanak tidak berhak mengundi,
dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi. Konvensyen Hak Kanak-Kanak CRC telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB ke-44 pada 20 November 1989. Ianya merupakan dokumen yang mampu memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada beberapa tindakan kejam sesetengah orang. Sebagai contoh, tindakan kejam sesetengah orang itu adalah pengabaian, penderaan dan eksploitasi.